Assalamualaikum dan bertemu kembali. Pada video kali ini, saya akan tunjukkan serba sedikit berkenaan dengan antarmuka ataupun GUI untuk UiPath StudioX. Di mana daripada sini saya akan tunjukkan beberapa elemen yang penting ataupun panel-panel yang penting di dalam UiPath StudioX yang mana kita boleh gunakannya untuk mereka bentuk RPA. Di sini saya akan menunjukkan fungsi-fungsi yang asas yang mana ianya adalah cukup untuk mereka bentuk RPA yang mana kita akan gunakan untuk pelajaran-pelajaran yang seterusnya. Setelah menu start diklik, paparan sebegini akan ditunjukkan yang mana untuk mereka bentuk RPA yang baru bolehlah klik new. Manakala untuk merujuk atau membuka kembali RPA yang telah direka sebelum ini bolehlah klik mana-mana fail yang kita hendak rujuk ataupun hendak kita revise kembali. Jadi di sini saya akan tunjukkan bagaimana untuk mereka bentuk RPA daripada scratch yang mana kita hendak membuat RPA yang baru. Jadi untuk contoh kali ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk mereka bentuk RPA yang baru. Jadi bolehlah klik new, blank task dan saya bolehlah beri nama yang sesuai. Untuk kali ini saya menggunakan nama contoh ataupun robot pertama. Dan bolehlah memberi description sesuai. Ini robot pertama saya. Bolehlah memberi nama sesuai untuk RPA yang akan direka lepas ini. Dan klik create untuk membuka ruangan panel untuk kita mereka bentuk RPA. Jadi setelah paparan sebegini ditunjukkan, ini menunjukkan yang bahawa UiPath StudioX adalah ready untuk digunakan untuk mereka bentuk RPA. Terdapat beberapa ruangan utama atau panel utama dalam perisian ini yang mana ini adalah bahagian menu. Di sebelah panel di sebelah kiri adalah ruangan aktiviti. Ini adalah ruangan yang penting dan ruangan di tengah adalah ruangan main ataupun ruangan utama yang mana kita perlu meletakkan aktiviti ke ruangan tengah ini untuk mereka bentuk RPA. Manakala ini adalah properties yang mana kita boleh gunakannya untuk mengubah setting asal terhadap segala action yang kita pilih nanti. Dan di ruangan bawah ini adalah ruangan output yang mana kita boleh lihat hasil mereka bentuk RPA ini setelah kita melakukan uji lari sama ada ia berjaya ataupun tidak. Jadi apabila kita mereka bentuk RPA, biasakanlah menggunakan button save. Ini adalah tujuan untuk memastikan RPA telah direka sentiasa disimpan di dalam memori komputer. Dan untuk mereka bentuk RPA, kita perlu menggunakan actions ataupun resources di ruangan aktiviti ini. Jadi aktiviti boleh dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama adalah resources. Resources adalah apakah target aplikasi kita ataupun target software perisian yang kita hendak automasikannya. Sebagai contoh di sini, sekiranya ingin mengautomasikan perisian ataupun aplikasi web atau aplikasi desktop, bolehlah menggunakan use applications atau browser. Sekiranya untuk mengautomasikan perisian email, bolehlah menggunakan use desktop Outlook. Sekiranya Excel file, boleh menggunakan use Excel file. Sekiranya Gmail, boleh menggunakan use Gmail. Sekiranya Outlook 365, bolehlah menggunakan action resources ini. Sekiranya PowerPoint, bolehlah menggunakan resource ini. Sekiranya perisian Word, kita hendak automasikannya, bolehlah menggunakan resources ini. Jadi pada kebiasaannya kita perlu memilih resources mana yang kita hendak gunakan, yang mana perisian mana yang kita hendak automasikannya. Dan seterusnya, berdasarkan resources yang kita pilih ini, kita boleh memilih action-action yang sesuai terhadap resources tersebut. Sebagai contoh, sekiranya kita ingin mengautomasikan Excel, kita bolehlah menggunakan resources di bawah kategori Excel seperti ini. Dan bolehlah klik pelbagai action yang ada di sini seperti append range, autofill, copy paste range dan sebagainya. Ini adalah action-action
yang kita boleh gunakan untuk mengautomasikan perisian Excel, di mana kita perlu menggunakan resources use Excel file. Di samping itu juga terdapat aktiviti untuk email. Ini adalah untuk desktop Outlook app. Dan untuk presentation, ini adalah sesuai untuk PowerPoint. Dan untuk UI automation, ini adalah untuk mengautomasikan aplikasi web ataupun mana-mana desktop aplikasi. Dan yang terakhir adalah Word. Ini adalah senarai action yang kita boleh gunakan untuk mengautomasikan perisian Word. Jadi untuk kursus ini, kita akan menggunakan resources, use Excel file, use application browser dan juga use Word file. Ini adalah ketiga-tiga resources yang mana kita akan mempelajari dengan lebih mendalam pada pelajaran-pelajaran selepas ini. Selain daripada action-action yang bersesuaian untuk setiap resources ini, terdapat beberapa action ataupun aktiviti yang mana kita boleh gunakan untuk kesemua jenis automasi. Sama ada use applications, sama ada use Excel, sama ada use Outlook ataupun use Word file ataupun use PowerPoint. Ianya adalah di bawah kategori default seperti ini dan juga di bawah kategori sistem seperti ini. Yang mana action-action dalam kategori sistem ini kita boleh menggunakannya juga untuk mengautomasikan file management ataupun pengurusan file ataupun pengurusan folder di dalam Windows. Ini kita akan pelajari juga dalam modul kelima, iaitu yang terakhir untuk kursus ini. Dan cara untuk menggunakan action ini, seperti saya telah terangkan tadi, kita perlu meletakkan use resources mana yang kita nak guna terlebih dahulu, dan drag dan drop di ruangan tengah ini. Dan untuk menukar setting action yang telah kita pilih dan drop di tengah, kita bolehlah menggunakan panel properties seperti ini. Tetapi kita agak jarang menggunakannya untuk kursus ini sebab ini adalah lebih kepada advanced versions. Jadi hanya cukup menggunakan yang default sahaja. Dan untuk melakukan actions atau untuk mengautomasikan aktiviti-aktiviti di komputer, kita hanya perlu drag dan drop action yang bersesuaian. Sebagai contoh di sini, saya ingin mengautomasikan operasi klik pada web browser. Jadi saya boleh klik atau saya boleh drag and drop action klik dan letakkan di bahagian mana ataupun susunan mana yang kita hendak gunakannya pada RPA kita. Dan sekiranya kita setelah siap mereka bentuk RPA, untuk menguji sama ada RPA kita ini dapat berupaya melakukan tugasan dengan jayanya, kita bolehlah mengklik button run dan perhatikan bagaimana ianya telah berjaya mengautomasikan tugasan di komputer. Dan sekiranya ada apa-apa masalah, bolehlah melihat di ruangan output ini untuk memeriksa apakah problem atau masalah yang dihadapi oleh RPA kita. Ini supaya kita boleh melakukan debugging atau mengubah suai reka bentuk RPA ini. Jadi itu saja secara ringkas berkenaan dengan antarmuka ataupun fungsi-fungsi yang ada yang kita boleh gunakan untuk mereka bentuk RPA. Untuk pelajaran seterusnya, kita akan mempelajari dengan lebih mendalam bagaimana untuk menggunakan kesemua resources ini dan juga action-action yang ada untuk mereka bentuk RPA bagi tugasan-tugasan yang tertentu. Jumpa lagi.